Tajuk bab 2 dikenali sebagai negeri Selat. Ya, saya tak tulis full tau. Saya tulis NNS sahaja. Awak jangan pula jadi tiba-tiba baru masuk, yang baru masuk tiba-tiba tanya, "Sir, NNS tu apa, sir?" Itulah lambat masuk lagi. Ini bukan NNAS tak ada kaitan dengan NNAS. Kita sekarang ni mentang-mentang bulan puasa, kita memang suka tengok ni okey. Kita mentang-mentang bulan puasa, semua nampak makanan saja ya. Ya Allah, mentang-mentang bulan puasa kita memang ini je. Ya Allah. Ini ujian. Terima kasih. Tak lama dah tu. Latar belakang negeri-negeri Selat. Maksudnya kita belajar pasal Penang, kita belajar pasal Melaka, kita belajar pasal Singapura. Okey. Dan minggu lepas kita stop dekat mana, negeri mana Minggu lepas kita stop Penang ke Singapura? Semua dah lupa dah. Tak apa, okey, saya ada record. Tak apa. Ada yang kata kita stop dekat Perak se. Okey, it's okay. Saya ada record kat sini. Minggu lepas kita stop dekat setakat sini. Pengukuhan kuasa British di Singapura. Yang ni kita tak masuk lagi kan? Okay, tengok betul-betul Yang ni kita tak masuk lagi. Awak tengok betul-betul tajuk dia. Pengukuhan kuasa British. Itu tajuk dia, pengukuhan kuasa British. Tetapi yang kita dah belajar yang ini. Pendudukan. Yang kita dah belajar pendudukan. Pengukuhan belum. Okey, beza tau. Maksudnya apa, sir? Okey, bezanya kat sini, pendudukan British tu maksudnya cara macam mana British masuk ke Pulau Pinang. Tu dulu. Itu cara dia masuk ke Pulau Pinang. Macam mana dia boleh masuk. Inilah peristiwa dia. Ada 3 peristiwa ni. Yang pertama ni, berlakunya perebutan tahta Sultan Kedah. Ingat lagi cerita ni? Pasal Sultan Abdullah dan Sultan Muhammad Jiwa. Allah, Mahdi Anissa lupa dah. Ingat? Okey, siapa anak gahara? Sultan Mahmud. Mana datang tiba-tiba Sultan Mahmud pula dekat sini? Kita ni sekarang ni borak. Dua sultan saja. Yang pertama Sultan Muhammad Jiwa dan yang kedua Sultan Abdullah. Dan tiba-tiba awak boleh kata Sultan Mahmud pula. Dah. Tak, saya nak tanya kan. Korang puasa makanan je yang tak boleh masuk perut. Maksudnya puasa ni dia efek banyak perut je. Dia tak efek otak weh. Dia tak efek otak weh. Efek sikit lah. Contoh macam mana dia efek? Cuba cerita sikit nak tahu juga kan. Macam dia efek. Dia jadi blur sikit. Tanya lain, jawab lain. Okay, saya tanya Saya cuba tanya Sir Syamil handsome tak? Tak, betul lah tu. Memang dia jawab lain tu, betul lah. So maksudnya lah efek otak. Betul lah dia efek otak. Benda tu memang efek otak lah tu. Sebab biasanya dia akan jawab betul. Sudah. Bulan puasa pun awak nampak lain mata akan jadi lain Sebelum ni mata memang nampak handsome, comel, tiba-tiba tak handsome ni. Dia jadi efek macam tu Sudah, saya pun risau ni dengan awak ni. Itulah. Kan? Okey. Tak apa. Saya okey. Tapi saya kena bagi tahulah kan. Tak apa. Saya okey je. Walaupun awak punya otak efek ke, saya akan cerita kat sini. Okey. Kepada mungkin yang lupa benda ni, saya nak tanya, benda ni saya dah ajar, of course, betul dah ada kat sini, ada 2. Okey, betul, saya dah ajar benda ni. Kisah pasal Sultan Muhammad Jiwa dengan Tengku Abdullah ni apa semua. Dan kalau awak lupa, Tengku Abdullah ni dia anak kepada Sultan Muhammad Jiwa, tapi dia dikenali sebagai anak gahara. Anak gahara ni saya dah terangkan kepada awak, anak yang tak ada keturunan raja. Dia bukanlah tak ada keturunan raja. Okey, yang saya cerita benda ni minggu lepas. Ni dia. Ni. Mak dia bukan raja. Yang saya cerita minggu lepas kepada awak, mak dia bukan raja, tapi mak dia daripada dayang, daripada orang biasa, daripada rakyat biasa atau kerabat lain macam tu. Dia bukan kaitan dengan darah raja, dia tak ada darah raja mak dia tu. Itu kita panggil sebagai anak gahara. So bila berlakunya anak gahara ni, yang mana ramai orang tak puas hati, apabila ramai orang tak puas hati ni, ladies and gentlemen, orang buat apa? Kan? Bila orang tak puas hati, orang buat apa? Orang fight lah kan? Pembesar semua fight, serang lah kan? Apabila pembesar nak pergi serang raja, apabila pembesar nak pergi serang Sultan Muhammad Jiwa, dan apa jadi? Sultan Muhammad Jiwa minta bantuan daripada SHTI. SHTI itu British lah. Itulah cerita dia yang British masuk ke Penang. Itu cerita dia British masuk ke Penang. Cuma setakat ni,
Baru cerita British jejak kaki ke Penang. Belum lagi cerita British betul-betul dapatkan Penang. Belum lagi cerita tu. Okey? Itu antaranya. So, hari ini kita nak sambung bersama-sama dengan awak, iaitu nak cerita mengenai apa yang kita panggil sebagai pengukuhan kuasa British di Pulau Pinang. Nak kukuhkan kuasa ni, maksudnya macam mana British betul-betul dapatkan Penang ni. So, jangan buat saya marah. Kuasa ni. Tiba-tiba saya tengah tanya cakap, tiba-tiba jangan buat marah. Gurau. Okey, gurau. Ni 2.2 tak? Ini masih lagi 2.1. Ini masih lagi 2.1. Okey, baik geng. Minggu lepas saya ada cerita dekat awak tahu. Sultan Abdullah dia nak minta bantuan daripada British. Dia nak minta bantuan daripada SHTI. Awak ingat tak kenapa Sultan Abdullah nak minta bantuan British? Ingat tak? Very good Nur Ayu Kasih. Very good. Nur Amira pun betul. Very good. Okey. Ada yang kata jawapan, ada dua. Saya nampak ada dua jawapan dekat sini tau. Ada 2-3 jawapan dekat sini lah. Tetapi antara jawapan yang boleh menyebabkan awak keliru. Antara jawapan yang boleh menyebabkan keliru. Yang pertama, ada yang kata kat sini adalah disebabkan oleh Bugis serang. Okey. Dan yang kedua, ada yang mengatakan disebabkan oleh Siam. Ada yang mengatakan disebabkan oleh Siam serang. Okey. Kepada yang tak tahu, dengar betul-betul soalan saya tadi kata apa? Kenapa Sultan Abdullah minta bantuan daripada SHTI? Sultan Abdullah. Ya, kalau cerita dia berkaitan dengan Bugis, dia bukan Sultan Abdullah yang minta SHTI. Yang minta bantuan SHTI adalah Sultan Muhammad Jiwa. Okey. Sekiranya cerita pasal Siam serang, sekiranya cerita pasal Siam yang serang, itu adalah Sultan Abdullah. Apa beza dia Sir Abdullah dengan Muhammad Jiwa? Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Yang ini bapa, yang ini anak. Dah bapaknya meninggal dunia, anaklah ambil alih. Okey, saya okey je. Saya okey je. Okey, sambung balik cerita dia. Okey, jadinya Siam cuba nak serang Kedah. Persoalannya sekarang ni, minggu lepas saya dah bagi tahu kenapa Siam nak serang Kedah. Ingat lagi tak cerita dia? Oi, Amira Farisha betul. Ramai yang betul. Okey, yang ni betul pula kan? Oh, yang ni betul pula. Yang tadi tak betul. Sudah. Oh, very good. Jasmine Turaya. Zamin Suraya. Bukan Turaya. Okey, kan efek otak. Okey, saya faham. Maafkan saya. Okey, Zamhari saya nampak. Okey, baik kan? Kisah dia kepada pasien baru mungkin tertanya-tanya. Kenapa pula Siam tiba-tiba tak puas hati dengan Kedah, nak serang Kedah ni kan? Apa masalah Siam tak puas hati? Disebabkan oleh Siam tuntut daripada Kedah supaya Kedah hantar bunga emas. Okey. Ya. Jadinya waktu tu kalau you all semua nak tahu, kat sini, kita tengok peta Asia Tenggara Kita tengok peta Asia Tenggara kat sini. Okey. Allah belanya peta. Bolehlah tak blur sangat kan. Okey, baik. Kisah dia kepada siapa-siapa yang tak tahu, Siam ni Thailand. Okey, Thailand ni kawasan dia dekat sini tahu dulu waktu zaman British datang. Thailand punya saiz sampai sini saja, daripada sini sampai sini saja. Habis yang ni apa? Dekat sini ada kawasan Kedah dan dekat sini ada kawasan atau kerajaan yang dikenali sebagai Patani. Lagi sekali saya ulangi, kerajaan Patani. Kerajaan Siam dia dekat sini saja. So yang ini Patani, yang ni Kedah. Jadi kisah dia, lepas Siam dah jadi kuat, Siam rasa macam dia nak tawan seluruh kawasan dekat sini. Apa Siam buat? Dia pergi serang Patani. Tahu tak Patani tu apa? Patani tu bukan nasi goreng tau. Patani tu alah, dia macam nama negeri. Macam contoh kalau Kedah kita panggil kerajaan Kedah. Kalau Kelantan kita panggil kerajaan Kelantan, kerajaan Perlis, kerajaan Pahang. Dulu ada nama kerajaan Patani. Nama dia dulu. Dan kisah dia waktu Siam nak pergi serang tu, Siam dah berjaya kalahkan Patani. Patani ni dia sebelah dengan Kedah. Dia betul-betul sebelah dengan Kedah. So apabila Siam berjaya kalahkan Patani, betul tak Siam makin dekat dengan Kedah? Betul tak Siam makin dekat? Kan? Siam makin dekat kan? Jadi apa perasaan Raja Kedah waktu tu? Dia mesti rasa macam bimbang kan? Risau kan? Raja Kedah waktu tu risau. Makin dekat, risau. Waktu tu Raja Kedah.
Mana pergi Patani Siam dah kalahkan dia? Tak, dia macam ni. Dia macam ni, awak kena faham satu konsep. Awak kena faham satu konsep tau. Okey, mungkin betul lah saya rasa Mungkin betul lah saya rasa kat sini mungkin otak kita tak berjalan waktu pagi-pagi ya. Okey, dia macam ni. Ini Siam. Let's say katakan Siam dekat sini kan. Siam dekat sini saja. Okey. Dan ini adalah kerajaan hak milik Patani. Awak kena ingat zaman dulu dia tak ada satu sempadan yang tetap. Dia tak ada satu sempadan yang tetap. Jadinya apabila Siam dia rasa dia nak besarkan kuasa dia pergi berperang lah. Apabila dia pergi serang Patani, Patani kalah. Maksudnya apa? Maksudnya Raja Patani dikalahkan oleh Raja Siam. Dan what happened? Raja Patani dah tak ada lah. Sebab dah dikalahkan. Clear? Okay, so sekarang ni Kedah berasa terancam tau. Kedah berasa terancam sebab Siam dah makin menghampiri dia. So apa Kedah buat? Sultan Abdullah waktu tu, Sultan Abdullah, dia ingat janji dia bersama dengan Francis Light. Ingat lagi tak? Sebelum ni saya ada cerita kan? Saya ada ceritakan janji Francis Light dengan Sultan Abdullah kan? Terima kasih, nasib baik orang ingat lagi. Ya, betul. Ada kan? Okay. Sultan Abdullah minta bantuan, minta apa dalam janji tersebut? Dia minta apa? Dia minta bantuan tentera kan? Bantuan tentera daripada siapa? Daripada Francis Light ke SHTI? SHTI. Francis Light mana ada tentera yang banyak? SHTI ada banyak tentera kan? Jadi Sultan Abdullah pergilah berjumpa SHTI. Sultan Abdullah pergilah jumpa SHTI. Jumpa je. Hello sir, I came here. I want to ask you about army. So jadi SHTI pun jadi blur. Dia macam, kenapa pula datang minta dengan aku? So Sultan Kedah dia tunjuklah surat perjanjian. Dia tunjuklah surat perjanjian. Surat perjanjian siapa? Surat perjanjian antara dia dengan Francis Light. SHTI pun bacalah. Hang ni salah ni. SHTI pula cakap Kedah terbalik pula ni. SHTI pun kata macam, awak ni salah ni awak ni. Awak buat perjanjian dengan Francis Light. Awak tak perlu buat perjanjian dengan kami. So buat apa kami nak tolong? Kami tak nak tolong lah. Sultan Abdullah ditipu waktu tu. Dan apabila Sultan Abdullah ditipu waktu tu, Sultan Abdullah rasa perasaan yang kalau awak kena, awak apa jadi? Agak-agak apa rasa dan apa awak buat waktu tu? Bunuh. Okey, nak bunuh siapa? Tanpa marahkan Francis Light, nak pergi serang Francis Light. Okay. Sultan Abdullah, dia nak pergi serang Francis Light. Okay, waktu tu Francis Light dah berjaya masuk ke Pulau Pinang. Kalau ingat balik cerita minggu lepas, saya dah ceritakan kepada awak, Francis Light dah duduk dekat Pulau Pinang dah. Sultan Abdullah dah bagi kepada dia. Dah bagi semua dah kepada dia. Ya, betul. So, Sultan Abdullah nak ambil semula lah Pulau Pinang tu. Nak ambil lah sebab perjanjian, engkau kena bagi tentera. Tapi bila kau tak bagi tentera, aku ambil balik Penang tu. So, dan apa jadi Sultan Abdullah? Pergi serang Penang. Waktu pergi serang Penang, Francis Light minta bantuan daripada SHTI. And what happened? Sekarang Kedah berperang pula dengan SHTI. Okay. Awak bayang Kedah sorang-sorang kat sini, berperang dengan Siam, berperang dengan SHTI. Awak rasa agak-agak Kedah boleh menang ke nak perang dengan dua kuasa besar ni? Tak menang kan? Kalah kan? Terciduk. Ya, terciduk Kedah. Waktu itulah buatnya perjanjian. Waktu itulah Sultan Kedah, Sultan Abdullah buat perjanjian dengan SHTI. Perjanjian mengatakan Sultan Kedah akan menyerahkan Pulau Pinang kepada British dan British akan uruskan Siam. Itu cerita dia. Sultan Kedah akan serahkan Pulau Pinang kepada British dan British akan uruskan Siam. British tak berperang tau dengan Siam. Dia tak berperang tau. British hanya pergi jumpa Raja Siam dan diorang ni deal baik-baik. Itulah yang saya pelik ni. Ini yang saya pelik tau. Kenapa Raja Kedah dia tak boleh deal baik-baik dengan Sultan dan dengan Raja Siam? Sampai time British pula dia boleh deal baik-baik kan? Dan kalau you all semua nak tahu, zaman dulu kerja-kerja yang jaga bahagian keuangan Siam adalah orang British. Ya. British ni dah baik dengan Raja Siam. Ya. Faham cerita dia? Itulah yang dimaksudkan dekat sini pengukuhan kuasa. Itulah yang dimaksudkan dekat sini pengukuhan kuasa. Daripada cerita pasal Patani, lepas tu Sultan rasa terancam, mintalah bantuan tentera SHTI, kena tipu, nak serang. Lepas tu Sultan nak serang Penang, nak ambil semula Penang, SHTI datang tolong.
Dan Penang jatuh kepada SHDI. Boleh? Itulah kisah. Okay, so dalam topik ini semua buku teks tau. Okay, saya nak tanya, buku teks dah dapat ke? Ini semua cerita buku teks. Saya ambil buku teks ni. Ini semua buku teks. Okay, dah sekolah rasa? Ya, betul, dah sekolah dah. Okay, persoalan ni sekarang ni. Inilah Pulau Pinang. Tapi, okay, asal-asalnya ni Pulau Pinang. Tapi sekarang kenapa ini pun termasuk sebahagian daripada Pulau Pinang? Yang ni pun Pulau Pinang tau. Pulau Pinang. Penang. Lantok Pilah bahasa dia. Empire diluaskan. Okey. Ni kisah pernah terjadi dan benda tak dinyatakan dalam buku teks. Benda tidak dinyatakan dalam buku teks. Okey. Apa yang berlaku waktu tu? British dah berjaya masuk sini dah. British dah berjaya dan British dah berjaya kuasai. Dan waktu tu Sultan Abdullah tak puas hati. Of course, Habib, siapa puas hati? Siapa yang puas hati? Siapa yang suka dan siapa yang setuju kawasan dia diambil alih orang luar yang tak tahu daripada mana datang? So apa Sultan Abdullah buat? Sorry, bukan Sultan Abdullah, Raja Diyaudin. Waktu ni Sultan Abdullah dah meninggal dunia. Digantikan pula dengan Sultan Diyaudin, anak kepada Raja Abdullah. Nama Sultan Diyaudin. Okay? So Sultan Diyaudin kumpulkan semua tentera dekat bahagian seberang perai ni. Macam mana nak eja dia? Diyaudin ni dia, Diyaudin. Jangan risau, saya boleh tunjukkan kepada awak, kepada yang tak tahu nak eja dia ni dia. Diyaudin. Ni. Okay, Raja Diyaudin. Raja Diyaudin kumpulkan semua tentera-tentera beliau ataupun tentera-tentera baginda ni semua dikumpulkan di kawasan seberang perai untuk serang Penang. Dan lagi sekali beliau kalah. Waktu beliau kalah, satu lagi perjanjian dibuat. Dan perjanjian itu mengatakan seberang perai menjadi hak milik Penang. Okay, saya simpulkan dekat sini, ada dua perjanjian. Yang pertama perjanjian sebab Sultan pergi serang Francis Light. Itu perjanjian yang pertama yang mendapatkan Pulau Pinang. Dan perjanjian yang kedua, seberang perai jatuh kepada British. Clear cerita dia, itulah topik ni, tajuk dia, pengukuhan kuasa British. Maksudnya British betul-betul dah dapatkan negeri tersebut. Itulah pengukuhan. Okay. Settle part Penang. Any question nak tanya sebelum kita beralih kepada negeri lain? Ulang balik janji tu, sir. Okay. Untuk janji ni, okay, saya padam balik kat sini. Saya padam balik pada ni. Okay. Masa yang pertama, masa awal-awal, saya nak tanya, saya nak uji kefahaman awak. Okay. Masa awal-awal yang pertama pasal negeri atau yang dikenali sebagai Pulau Pinang ni. Pulau Pinang. Perjanjian yang pertama, sebab dia Sultan nak serang siapa? Okey, Sultan nak serang Siam. Terima kasih. Okey, macam ni. Sultan nak serang Francis Light. Betul-betul blur Ini first time dalam sejarah ni. Saya rasa awak blur macam ni. Sultan nak serang Francis Light. Ya, Francis Light dah ada dekat Penang. Sebab apa Sultan nak serang Francis Light? Sebab Francis Light tipu dia. Okay, so bila jadi macam tu, apa Francis Light buat? Dia minta bantuan daripada siapa? Francis Light minta bantuan daripada SHDI. Kenapa pula SHDI pergi tolong Francis Light? Kenapa pula SHDI tak pergi tolong Sultan? Sultan ni, double standard lah Sultan ni. Dah dua-dua British kot. Dua-dua tu orang berniaga. Dia tu adalah orang yang penting. Mestilah British pergi tolong. Okay, so bila SHDI datang serang ataupun datang melindungi Francis Light ni, apa jadi kepada Sultan Kedah? Adakah Sultan Kedah menang perang tersebut? Dia kalahkan, dan bila dia kalah, dia terpaksa buat satu perjanjian yang pertama. Dan perjanjian tu yang menyerahkan Penang kepada mereka. Okay. Tapi serahkan ni dia, tapi to be exact, serahkan Penang tu bukanlah serah secara mengkhinzir buta. Maksudnya bukanlah serah macam, okay, Penang kau ambil lah, okay, SSTI, ambil lah ni. British, okay, ambil lah ni. Bukan macam tu. British pun kena bayar amount setiap bulan, tak silap saya, setiap tahun kot ada amount dia. Dan kalau you all nak tahu, sampai sekarang, Kedah dapat lagi bayaran Pulau Pinang ni. Sampai sekarang Kedah dapat lagi. Ya. Dari UK? Tak. Bukan dari UK. Daripada kerajaan Malaysia.
Kerajaan Malaysia bayar kepada Sultan Kedah. Tak silap saya, setahun 10,000 kot. Kenapa pula? Itulah perjanjian kemerdekaan. Itulah perjanjian kemerdekaan. Okay, itu dia. Okay, sambung balik Sambung balik cerita dia Okay. Lepas tu pula berlakulah kisah dia pasal Sultan Diyaudin pula. Sultan Diyaudin. Sultan Diyaudin ni yang ganti Raja Abdullah, yang ganti Sultan Abdullah. Sebab Sultan Abdullah dah mati ataupun meninggal dunia. Ia dah mangkat, terima kasih. Okay. So Sultan Diyaudin ni dia punya planning. Planning apa dia? Planning untuk dapatkan semula Pulau Pinang ni. Dia nak ambil balik Pulau Pinang ni dengan cara dia nak pergi serang Pulau Pinang. So apa dia buat? Dia kumpulkan semua tentera ni dekat seberang Perai. Betul-betul kumpulkan semua tentera dekat seberang Perai. Dan pergilah serang Pulau Pinang. Tapi dia menang ke kalah? Dia kalah. Jadi apabila dia kalah, lagi sekali dia pula kena buat perjanjian. Dia pula kena buat perjanjian dengan SHTI. Perjanjian apa? Perjanjian untuk serahkan seberang Perai kepada British atau SHTI, betul. Kena serahkan lah. Sebab tu sampai sekarang kalau awak pergi seberang Perai, ini dikenali sebagai Pulau Pinang, ini bukan Kedah. Faham? Dan awak tahu British memang dia nak seberang Perai ni. British memang dia nak seberang Perai ni. Pasal apa pula British nak buat apa? Sebabnya seberang Perai ni tanah dia subur. Tanah dia subur, padi banyak boleh tanam, tebu boleh tanam. Kita faham kan? Okay, Kedah kita dah tahu kan? Kita memang semua dah tahu Kedah adalah negeri jelapang padi, betul? Negeri jelapang padi kan? Padi je. Padi ni kita guna untuk buat apa Untuk makan lah. Kita tak makan padi bang. Kita makan nasi. So padi tu boleh proses jadi nasi lah kan? Betul. Okay, terima kasih. Nasi. Nasi. Beras rasa okey. Macam contoh lah kan, nasi. Ini nasi kan? Saya lupa lah sejak puasa ni. Ini nasi betul? Saya just nak bagi tahu kita akan ada lagi 3 kelas sepanjang bulan puasa tau, hari Sabtu. Okey dah cukup. Buat seberang Perai. So mestilah kena ada bekalan makanan. Mana nak dapat bekalan tersebut? Daripada seberang Perai lah. Itu yang pertama. Yang kedua, British akan letakkan semua tentera dia dekat sini. Itu kita panggil sebagai pangkalan tentera. Nak jaga, okey. Agak-agak awak. Dia nak jaga mana? Mesti nak jaga Penang kan? Andai kata Penang kena serang, tentera boleh keluar daripada belakang, betul? Macam tu. Itulah sebab kenapa dia nak seberang Perai. 2 sebab saja. Yang pertama, pangkalan tentera. Dan yang kedua tadi adalah sumber makanan. 2 sebab tu. Ni. Nampak tak Okay, center kita cerita pasal Penang. Soalan sebelum kita masuk kepada Singapura. Any question? No Tak ada. Okey, jom. Kita masuk kepada Singapura, perluasan kuasa British di Singapura, ladies and gentlemen. Okey, kepada pelasian yang lupa, maklumlah kan kita baru bulan puasa kan. Baru masuk ya betul baru masuk. Mungkin ada pelasian baru. Kepada pelasian baru yang tak tahu, nama saya adalah Sir Uzairi dan saya mengajar sejarah kalau sampai tak tahu Okey, baik. Kisah dia macam ni tau. Kisah dia, Singapura ni, ladies and gentlemen, dia sebenarnya duduk di bawah kerajaan Johor Riau. Okey, duduk di bawah kerajaan Johor Riau. Okey, kepada siapa-siapa yang mungkin tertanya-tanya, apa maksud duduk di bawah? Apa maksud duduk di bawah Johor Riau? Ibaratnya Johor Riau ni sebuah negara. Dan negeri dia Singapura. Ibarat macam tu. Kalau kita macam Malaysia sekarang kan, Malaysia adalah sebuah negara. Kelantan adalah negeri. So saya bolehlah cakap negeri di bawah kerajaan Malaysia. Negeri Kelantan duduk di bawah kerajaan Malaysia. Saya boleh cakap macam tu Singapura duduk di bawah Johor Riau. Okey, kisah dia ladies and gentlemen, abang kakak yang dirahmati sekalian. Okey. Singapura ni sebenarnya British dia tak jumpa tau. Dia bukan tak jumpa apa. Okey, kisah dia British waktu tu dekat Eropah. Okey, dengan betul-betul perkataan dia, waktu tu dekat Eropah. Berlakunya satu peperangan yang cukup dahsyat dalam dunia. Peperangan tersebut dikenali sebagai Perang Napoleon. Okey, pernah dengar tak nama Mamat ni, Napoleon ni? Tak pernah dengar. Macam pernah, dahsyat. Tak pernah. Nama ikan kan, sir? Ada ke ikan Napoleon? Aiskrim.
Oh, ada aiskrim Napoleon. Kita tengok je aiskrim Napoleon ada tak? Kita tengok je aiskrim Napoleon. Okey, aiskrim Napoleon. Kalau ada lah kat sini dia tengok. Oh, ni lah aiskrim Napoleon. Oh, ada rupanya. Ni lah ke dia? Oh, aiskrim Napoleon ni lah ke? Oh, itu Neapolitan. Oh, bukan Napoleon, Neapolitan. Salah lah ni. Oh, Neapolitan. Sorry, gang. Sorry, gang. Okay. Napoleon kepada siapa-siapa yang tak kenal ni dia. Ni kepada siapa-siapa tak kenal. France Revolution, sir. Okay. Sir, saya tak tahu, sir. Okay, fine. Semacam James Brooke. Lain! Macam sir, lain! Tu dia, memang gambar dia ni. Memang gambar dia ni. This is Napoleon, Okay. Kepada siapa-siapa yang tak tahu, Napoleon ni adalah seorang raja yang kejam. Dan dia ada satu cita-cita yang cukup besar. Cita-cita dia cukup besar. Apa cita-cita dia? Nak kuasai semua satu Eropah ni dia nak kuasai jadi hak milik dia. Itu cita-cita dia. Tapi dia tak berjaya. Dia kalah. Dia tak berjaya sebab apa? Dia tak berjaya sebab dia tak berjaya nak kuasai Rusia. Dia tak berjaya untuk kuasai Rusia. Rusia ni, saya bagi tahu satu benda kepada awak. Sepanjang perang yang besar dia pernah hadapi, sepanjang perang yang besar dia pernah hadapi, dia tak pernah kalah tau. Napoleon boleh kalahkan semua benda. Dia boleh kalahkan semua raja-raja yang ada, semua kerajaan-kerajaan, negara-negara yang ada, kecuali Rusia ni tak boleh. Perang Dunia yang kedua. Hitler kalahkan semua negara Eropah, Rusia tak boleh dikalahkan. Tahu sebab apa? Sebab Rusia ni, dia punya kedudukan dalam bumi, kedudukan Rusia dalam bumi, kedudukan Rusia dekat atas. Jadi apabila Rusia duduk dekat atas, dia punya cuaca tu sejuk. Latitude tinggi, betul, latitude tinggi. Jadi dia sejuk. Apabila sejuk, ditambah pula pada bulan 12, bulan 11, bulan 1, itu kan mengalami musim sejuk kan. Suhu dia boleh cecah negatif 30, negatif 40 bang. Macam mana tentera nak berjalan dalam keadaan cuaca macam tu? Itu kisah dia. Okay, sambung balik. Macam kes aircon rasa. Aircon ni lain kes dia. Okay, sambung balik pasal cerita Napoleon Bonaparte. So, waktu tu Napoleon Bonaparte ni cuba menguasai ke semua Eropah ni, yang mana waktu tu Belanda kena serang. Apabila Belanda kena serang ni, ladies and gentlemen, Belanda tak mampu nak jaga kawasan jajahan dia. Kawasan jajahan Belanda adalah dua kawasan. Yang pertama Melaka dan yang kedua Betawi. Melaka dan Betawi ni, dua kawasan tersebut. Okay? So, jadi waktu tu Belanda buatlah satu perjanjian. Dia buatlah satu perjanjian dengan British. Minta tolong British, tolong jaga kawasan aku, boleh tak? Dan British ni pula, dia of course kawan baik dia kot Belanda tu. Belanda tu kawan baik dia kot. Kan? Dia tolong nak jaga. Jadi apabila British tolong jaga, segala hasil dekat Melaka, hasil dekat Betawi, semua dapat kepada British. So kayalah British waktu tu kan? Dah ada Napoleon pula. Okay, dah ada Pulau Pinang, dah ada Melaka. Ni dia. Ini dia jaga ni. Area Betawi, area semua, so dijagakan semua. Semua kat sini memang British control. Semua British control. Okay, jadinya ladies and gentlemen, waktu tu perang tamat. Lepas perang tamat, takkan Belanda tengok saja. Betul? Jadi Belanda buat apa agak-agak? Perang dah habis dah ni. Belanda buat apa? Mestilah Belanda nak balik kan? Mestilah Belanda nak balik Melaka. Dia nak balik Betawi. Betul? Dia nak balik kan? Jadi British ni, dia dah buat perjanjian. British dah buat perjanjian dengan Belanda berkaitan dengan serah kawasan yang apa semua. Dan British terpaksa serahkan. Dan apabila British serahkan kawasan tersebut, okay. Sebelum ni, duit banyak masuk. Tiba-tiba sekarang dah dapat tangkap, dapat macam, British, what happened kepada British? Ekonomi dia jadi macam tak ada duit lah kan? Tak ada duit kan? So, British kena cari satu kawasan yang baru. Dia cari, dia jumpalah Singapura. Cari, jumpalah Singapura. Baru dia dapat tangkap, atau baru dia dapat tahu, rupa-rupanya Singapura ni power. Kedudukan dia strategi.
Okey, jom kita tengok antara sebab kenapa. Okey, jom kita tengok sini faktor-faktor kenapa British nakkan Singapura ni, ladies and gentlemen. Okey, ni. Ini cerita pasal Napoleon apa semua. Ini cerita pasal Napoleon tadi saya dah borak dengan awak. Okey, faktor-faktor kenapa British perlukan sangat Singapura ni. Yang pertama, British nak jadikan Singapura sebagai pusat pengumpulan hasil ekonomi. Pusat pengumpulan hasil ekonomi. Lagi sekali, benda sama kan? Benda sama kan pusat pengumpulan hasil ekonomi? Benda sama kot. Penang pun sama betul, pusat pengumpulan hasil ekonomi kan. Melaka pun sama, pusat pengumpulan hasil ekonomi. Betul? Jadi jawapan ni tak pelik. Jawapan ni tak pelik. Pusat pengumpulan ekonomi ni sebab apa? Awak pun dah tahu kan? Pusat pengumpulan hasil ekonomi. Awak pun dah tahu dah macam Tesco, macam Giant tu apa semua. Jadi kalau ada orang kata, nanti aku nak bisnes, aku nak buka satu mall, supermarket yang lebih besar daripada Giant, lebih besar daripada Tesco. Benda tu tak pelik. Betul. Sebabnya benda tu adalah perkara yang boleh menyebabkan orang ramai datang. Pusat pengumpulan ekonomi ni. Dan waktu tu, kalau you all semua nak tahu, kawasan yang paling famous yang menjadi pusat kumpulan ekonomi adalah di Betawi. Penang, orang tak datang. British rasa sakit hati. Sebab Penang orang tak datang. British sakit hati betul-betul. Okay? Ya betul. Ini kisah pasal Melaka rosak dulu. Betul lah. Kisah pasal Melaka rosak lah. Okay, tak apa. Okay, itu antara yang pertama. Menjadikan Melaka, Singapura sebagai pusat kumpul hasil ekonomi. Yang kedua, British nak jadikan Singapura ni sebagai sebuah pelabuhan yang strategik. Pelabuhan strategik. Okay, kalau you all semua nak tahu, pelabuhan Singapura ni sampai ke hari ni dikenali sebagai pelabuhan yang paling strategik dalam dunia. Sampai sekarang. Maju kan sir? Maju kau-kaunya. Ibaratnya macam negara kita kan ada petroleum kan? Macam negara kita ada petroleum kan? Ibaratnya diorang punya pelabuhan tu, nilai dia macam petroleum kita. Kalau tak ada, boleh collapse ekonomi. Macam itulah. That's a pelabuhan strategik Singapura ni. Dan yang ketiga, ladies and gentlemen, British nak jadikan, disebabkan oleh Singapura ni, kedudukan dia dapat kawal perdagangan dua selat. Selat Melaka dan Selat Sunda. Yang ni jangan salah sebut Yang ni jangan salah sebut. Saya minta tolong sangat-sangatlah sebut tu elok-eloklah Selat Melaka dengan Selat Sunda ni. Selat Sunda tu dia boleh jadi lain tau. Risau puasa sir. Ya betul lah, sebab tu saya cakap jangan salah sebut, okey. Tak faham sir. Okey, tak faham tak apalah. Selat Sunda ni dekat mana sir? Selat Sunda ni dia. Ni Sunda, ni Melaka. Tahu kenapa British nak kontrol? Ingat balik kisah yang saya pernah cerita kepada awak. Dulu zaman Melaka tengah gah, tengah hebat, semua pedagang masuk dalam sini, masuk dalam Selat Melaka. Tapi apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis, pedagang semua tak suka dengan Portugis. Sebab Portugis ni jahat, Portugis ni suka menipu. Portugis ni memang macam-macam perkara negatif, banyak dengan Portugis. Tak ada siapa nak masuk Selat Melaka ni. So jadinya apa? Jadinya semua pedagang-pedagang dia lalu sini. Bila lalu sini, dia pergi ke Betawi. Betawi ni adalah hak milik Indonesia. Indonesia pula, hak milik Belanda. So apabila pedagang tak datang, dia macam saya buka kedai, orang tak datang kedai saya. Saya nak jual kepada siapa? Kan? Betawi tu Jakarta, betul lah, ya. So jadi apa yang British buat sekarang ni? Dia kuasai Pulau Pinang, dia kuasai Singapura. Setuju tak cakap saya? British boleh jaga keamanan kat sini. Kan? Selat Melaka dia boleh jaga keamanan kan? Okay, of course lah. Kerajaan lain pun jaga. Okay, cumanya dia pun ada power untuk jaga. So, bila dah kawasan Selat Melaka ni aman, tak ada banyak kecurian, tak ada landon apa semua, pedagang tak masuk lah. Kan? Pedagang, dia akan masuk. Confirm dia akan masuk. Sebab apa? Laut dekat sini tenang. Kalau nak dibandingkan dengan sebelah sini, laut dia bergelora. Teruk. Bergelora. So pedagang pun akan masuk. Singgah di Singapura. Then what happened kepada Betawi? Pisang kan? Pisang lah. Itu yang Belanda marah tu. Okay, tak apa cerita dah. Okay. Setakat ni clear cerita berkaitan dengan benda ni. Faktor-faktor British perlukan Singapura ni. Ya kan? Macam mana pedagang lain tahu pasal Selat Melaka ni apa semua?
Of course lah, British, okay, dia orang sebarkan nama itu. Sebarkan kepada pedagang-pedagang, kawasan yang Selat Melaka ni dah aman damai ke apa semua. Okay, baik. Okay, minggu depan insya-Allah saya akan, jap, kita kelas 9.35 ke 9.30 habis, saya pun tak tahu. 9.30 Oh, macam tu Bukan 10.30 ke kita habis? Kan? Risau saya. Okey. Okey, baik. Minggu depan saya mengharapkan kita akan cerita cara macam mana British dapatkan Singapura. InsyaAllah, of course lah. Of course lah kan. Okay, of course lah akan ada cerita cara macam mana British dapatkan Singapura minggu depan. Okey, cumanya saya berpesan kepada awak, jangan mencarut minggu depan. Awak akan tengok macam mana perangai British yang jahat, perangai British yang teruk, dia laga-lagakan orang Melayu, dia punya manipulasi, dia punya jahat tu semua. Awak akan tengok minggu depan itu. Okay, spoiler sikit sir. Spoiler dia adalah dia jahat tu je British. Okay. Aib sir. Oh, aib. Macam mana kita belajar sejarah tapi kita sebab aib macam mana Itulah saya risau ni kan. Takkan kita nak sebab aib orang kan? Okey, baik. Itu dulu setakat ni. Dan soalan dalam exam Soalan dalam exam cukup direct tau. Soalan dalam exam cukup direct, dan kepada siapa-siapa yang tak tahu, biasanya untuk cerita pasal Napoleon ni, untuk cerita pasal Betawi, tanah jajah Belanda, yang ini biasanya akan ditanya dalam bahagian B. Yang ini biasanya akan ditanya dalam bahagian B. Bahagian C tak? Bahagian C lebih kepada yang ini. Bahagian C. Exam awak untuk bahagian A saya tak boleh cerita. Bahagian A dia boleh tanya, even tajuk pun dia boleh tanya. Maksudnya contohnya semua. Ibaratnya semua bahagian A ni tanya semua. That's why saya just bagi tahu bahagian B part mana yang ditanya, bahagian C part mana yang ditanya. Bahagian A semua dia akan tanya macam tu. Okay, so soalan bahagian A, bahagian B ni simple saja. Soalan bahagian B ni dia just tanya kenapa British berjaya menduduki Melaka dan Betawi. Kenapa British berjaya menduduki Melaka dengan Betawi? Perang apa dia? British kena serahkan semula. Siapa yang ditugaskan ni? Stamford Raffles dengan William Farquhar ni. Dia akan tanya semua ni nama-nama macam tu. Itu dalam bahagian B. Siapakah yang ditugaskan untuk dapatkan Singapura ataupun untuk mencari pelabuhan baru? Nama dia ni. Nama yang ni, Stamford Raffles ni gang. Stamford Raffles, kalau awak pergi Singapura, dia ada satu, dia punya patung. Dia punya arca. Stamford Raffles. Waffle tu apa Boleh kita Google sikit waffle. Kita Google sikit waffle. Saya tak tahu waffle tu apa. Waffle. Okey, saya cuba cari. Oh, ini ke waffle. Oh, inilah waffle rupanya. Oh, inilah. Oh, waffle berminyak. Ini bukan minyak bang, ini madu bang. Oh, ini waffle Tak, yelah. Okay, saya cakap Stamford Raffles, tiba-tiba awak sebut waffle. Saya tak tahu waffle tu apa. Saya Google lah. Janganlah salah saya Google je. Okay. Dua orang tau. Stamford Raffles dan William. Sebutan kena betul tau. William Farquhar. Sebutan kena betul-betul tau. William Farquhar. Jangan mencangut. Dan saya cukup yakin Plusian, student seluruh Malaysia, Stamford Raffles akan dilupakan. Yang dia akan ingat yang ni. To be exact, dia akan ingat yang tu. Okay? Baik, any question nak tanya? Sebelum saya habiskan kelas? Puasa. Okay. Minggu depan kita akan masuk Minggu depan kita masuk macam mana British dapatkan Singapura dan juga Melaka. Okay. So ladies and gentlemen, that's all saya nak share terus. Itu saja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih kepada yang join kelas. Kepada yang nak kelas, silakan end terus. Boleh, tak ada masalah. Kepada yang mungkin nak stay, nak tunggu, nak teman saya hantar nota ni, silakan saya hantar. Saya share jawapan ni terus. Saya terus tau. Jangan risau, saya terus bagi tau. Terus. Depan mata ni, tengok sendiri. Saya bagi terus kat sini. Awak group B kan? Okay, group B, PNG, save image. Dan saya bagi terus kat sini. Minggu lepas sekali punya. Minggu lepas tak ada masalah. Kita bagi je semua. Lepas tu salah tengok nanti. Bye, happy iftar, selamat buka.
Apa tips Scott A sejarah? Buat latihan banyak-banyak. Itulah tips dia. Tak buat latihan, dah buat benda tu kan. Okay, tak apa, tak apa. It's okay, it's okay, it's okay.